Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan Islam tingkatan 5, iaitu bahagian fiqh unit 1 pelajaran 12, tajuknya perkahwinan dalam Islam. Okey, sebelum kita memulakan pengajaran kita, marilah sama-sama kita melihat standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, 4.26.1 menyatakan maksud perkahwinan. Seterusnya yang kedua, 4.26.2 menjelaskan dalil dan galakan berkahwin. Yang ketiga, 4.26.3 menjelaskan hukum berkahwin. Dan yang terakhir sekali, 4.26.4 menerangkan hikmah perkahwinan dalam Islam. Jom kita lihat apakah maksud perkahwinan. Maksud perkahwinan ialah akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut hukum syarak. Maknanya kalau sebelum ni hubungan antara lelaki dan perempuan itu haram kerana ajnabi, kerana tak ada hubungan yang sah, akad antara lelaki dan perempuan ini mengikut hukum syarak, maka hubungan persetubuhan mereka menjadi halal. Okay, yang kedua, kita lihat dalil perkahwinan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Maksudnya, dan kahwinkanlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Menunjukkan kepada kita digalakkan untuk orang bujang, lelaki dan perempuan untuk berkahwin. Pada ayat yang kita baca sebentar tadi. Okey, seterusnya kita lihat hukum berkahwin. Hukum berkahwin sebagaimana hukum syarak mempunyai 5 hukum, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Begitu juga dengan hukum perkahwinan, ada 5, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Kita lihat satu persatu hukum perkahwinan, yang mana hukum ini berkaitan dengan keadaan semasa individu yang menyebabkan mereka termasuk dalam hukum-hukum antara yang 5 yang disebutkan tadi. Kita lihat hukum yang pertama. Hukum yang pertama ialah harus. Bagaimanakah keadaan dia? Keadaan dia di mana individu tersebut tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Maknanya tak ada desakan, dia tak kahwin pun dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia terjerumus kepada maksiat. Dan kalau dia kahwin pun dia dapat menyediakan nafkah zahir dan batin kepada pasangan dia. Yakni individu dalam keadaan ini ialah dalam keadaan hukum dia harus. Hukum yang kedua kita lihat, iaitu hukum sunat. Sunat iaitu mempunyai keinginan untuk berkahwin
dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Jika individu berada dalam keadaan ini, maka hukum bagi individu tersebut ialah sunat untuknya berkahwin. Terlihat hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga ialah hukum wajib. Wajib berkahwin bagi individu yang bimbang akan terjerumus ke dalam kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin. Mampu memberi nafkah zahir dan batin. Maknanya kalau individu ini, kalau dia tak kahwin menyebabkan dia melakukan maksiat, melakukan zina, melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa, maka hukum bagi individu sebegini wajib berkahwin. Kerana apa? Kerana jika dia berkahwin, dia mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin. Hukum yang seterusnya, yang keempat, iaitu hukum makruh. Makruh ini ialah keadaan di mana mempunyai keinginan untuk berkahwin dan tidak mampu memberikan nafkah kepada pasangan. Maknanya dia ada keinginan untuk berkahwin. Kalau dia berkahwin, dia tidak mampu memberikan nafkah kepada pasangan, ataupun dia berpenyakit, maka untuk hukum bagi individu yang berada dalam keadaan ini ialah hukumnya makruh. Yang seterusnya, yang terakhir, hukum yang terakhir ialah haram. Haram berkahwin sekiranya berkahwin untuk tujuan menzalimi dan memudaratkan pasangan. Kalau dia kahwin semata-mata dengan niat nak menzalimi ataupun memudaratkan pasangannya, maka hukum perkahwinan bagi individu yang berada dalam keadaan ini ialah haram. Seterusnya, kita lihat kepada hikmah perkahwinan. Hikmah perkahwinan yang pertama ialah memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Sebagaimana kita tahu, fitrah manusia suka kepada hidup berpasang-pasangan. Maknanya dengan perkahwinan, insya-Allah dapat memenuhi tuntutan batin individu tersebut. Yang kedua, kita lihat hikmah perkahwinan. Yang kedua ialah memelihara diri dari keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah. Dengan perkahwinan boleh memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai umat Islam, dan dengan sendirinya boleh menyelamatkan maruah hidup kita daripada tercemar. Yang ketiga, hikmah yang ketiga ialah memelihara keturunan yang baik untuk generasi yang akan datang. Dengan perkahwinan dapat menjaga keturunan kita daripada terputus disebabkan berlakunya perkara-perkara yang boleh menyebabkan terputusnya nasab keturunan. Sebagai contoh, apabila berlakunya penzinaan dan lahirnya anak yang tidak sah taraf, menyebabkan keturunan, susur galur keturunan ini akan terputus. Okey, yang seterusnya, kita lihat hikmah perkahwinan yang keempat, iaitu mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. Kalau sebelum ini, sebelum berkahwin, kita melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah dalam hubungan kita yang belum lagi jadi halal. Kalau kita melakukan zina, maka kita melakukan dalam keadaan jiwa yang berkecamuk, jiwa yang kacau dan sebagainya. Maka bila telah berkahwin, kita boleh melakukan hubungan cinta yang halal dalam keadaan ketenangan. Seterusnya, kita lihat yang kelima, hikmah perkahwinan yang kelima ialah boleh menghindarkan perbuatan seks secara bebas yang boleh membawa jangkitan penyakit. Sebagaimana kita sedia maklum,
perbuatan bertukar-tukar pasangan ataupun seks bebas ini boleh menyebabkan kita dijangkiti oleh satu penyakit yang amat berbahaya sebagaimana yang kita semua tahu, iaitu penyakit AIDS. Dan dengan perkahwinan ini dapat menghindarkan diri kita daripada melakukan seks secara bebas, secara tidak langsung terlepas daripada jangkitan penyakit yang berbahaya ini. Yang terakhir, iaitu yang keenam, hikmah perkahwinan yang keenam ialah menjalinkan hubungan persaudaraan melalui kedua-dua belah pihak keluarga, iaitu pihak suami dan isteri. Kalau sebelum ni kita hidup dalam keluarga kita, bila kita berkahwin, kita telah pun masuk ke dalam keluarga suami ataupun isteri kita, secara tidak langsung kita dapat menjalinkan hubungan persaudaraan antara kedua-dua belah keluarga. Okey. Di sini dapat lihat keenam hikmah perkahwinan yang telah disediakan. Boleh baca, boleh faham dan insya-Allah boleh amalkan. Itu saja untuk penerangan tentang hikmah dalam perkahwinan. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.